Dijelaskan di situ ada 3 formula kejayaan. Jadi kita dengar baik-baik. Pertama, orang yang berjaya formulanya orang yang mesti mempunyai visi dan misi hidup yang tepat dan jelas. Itu yang pertama. Mesti mempunyai visi dan misi hidup yang tepat dan jelas. Yang kedua, orang itu telah membangun potensi dirinya ke tahap yang maksimum. Dia telah membangunkan potensi dirinya ke tahap maksimum. Itu formula yang kedua. Dan yang ketiga ialah orang yang berjaya ialah orang yang boleh memberi kebaikan kepada orang lain. Itu formula kejayaan. Jadi kita tengok satu persatu. Ada yang saya akan perincikan, ada yang saya akan jelaskan sepintas lalu saja, dengan mengharap ada respon daripada para pendengar nanti. Yang pertama tentang visi misi hidup yang tepat dan jelas. Apa dia vision? Vision ialah suatu perkata yang dikata daripada perkataan visual. Visual ni gambaran. Jadi apabila kita kata visi, seorang tu mesti mempunyai visi hidup yang tepat, dia dah ada gambaran yang jelas tentang apa yang dia nak capai dalam kehidupan ini. Kehidupan itu bagi orang Islam, kehidupan di dunia iaitu jangka panjang yang pendek, begitu juga jangka panjang yang panjang, infinity, iaitu di akhirat. Dia dah tahu dah apa yang dia nak capai di dunia ni. Jadi dalam ajaran Islam kita dah lihat dah, di dunia ni kita nak dapat hasanah akhirat, hasanah dunia, yang kata kebaikan di dunia. Apa dia kebaikan di dunia? Kebaikan di dunia yang pertama, di sudut fizikal dan material kita dapat mencapainya dalam halalan dan thayyiban. Harta kita, rumah kita, kenderaan kita dapat capai dengan halalan dan thayyiban. Itu yang kita dapat kesenangan hidup. Di dunia juga kita nak, yang paling penting ialah ketenangan dalam kehidupan kita. Itu dia kata, kalau tadi aspek hardware kita, ini software kita, iaitu dalam bentuk serenity of soul ataupun ketenangan jiwa. Ada orang yang senang tapi tak tenang. Jadi kita nak satu bentuk ketenangan jiwa kita. Artinya apabila ada kesusahan kita boleh sabar, ada nikmat kita boleh syukur, dengan rezeki kita ada qanaah. Ini sifat-sifat mahmudah yang dikata qalbun salim tadi. Jadi di dunia kita nak capai yang itu, kita mesti selesaikan 2 perkara Ustaz Zamri. Yang pertama, quantity of our material, kuantiti harta kita. Yang kedua ialah quality of our heart, ataupun kualiti jiwa kita yang dikatakan qalbun salim. Itu yang dikatakan hasanah dunia. Itu misi kita di dunia. Misi kita di akhirat, Ustaz Zamri dan para pendengar di sana, kita nak, yang pertama kita nak mardatillah, keridhaan Allah. Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Yang kedua, kita nak pergi kepada ultimate goal kita, iaitu kita nak kembali ke syurga. Kita asalnya daripada syurga, kita nak kembali kepada syurga. Jadi itu visionnya. Sebab itu di dalam Al-Quran berulang kali saya dah tekankan perkara ini, divisualkan tentang makanan ahli syurga, bagaimana kedudukan orang-orang di dalam syurga, kehidupan mereka, supaya kita boleh visualize. Dan peristiwa Mi'raj pun, Isra' Mi'raj pun menunjukkan visual tentang orang-orang yang mendapat nikmat dalam syurga itu. Jadi misi kita mesti tepat dan jelas. Yang kedua, tak cukup dengan visi saja, kita mesti ada misi hidup yang tepat dan jelas juga. Kalau misi tadi ialah apa yang kita nak capai, misi ialah bagaimana kita nak capai. Bagaimana kita nak capai hasanah dunia tadi, bagaimana kita nak capai hasanah akhirat tadi. Jadi misinya, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita tengok ungkapan dalam bahasa Inggeris, mission itu daripada perkataan reason for our existence. Kenapa kita ada di atas muka bumi ni, Ustaz Zamri? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah menjelaskan bahawa kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama untuk jadi hamba Allah, yang kedua untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah kita nak jadi baik, sebagai khalifah kita nak memberi kebaikan. Jadi kita dah jelas, Ustaz Zamri. Jadi artinya dengan menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah, khalifah di muka bumi, kita akan dapat hasanah dunia, dan hasanah dunia itu akan menjamin hasanah akhirat. Jadi bagi orang Islam, mereka mempunyai visi yang tepat dan jelas, tidak ada ragu-ragu lagi. Jadi ini yang dikata, sebab itu kejayaan dalam ajaran Islam ialah kejayaan yang mutlak. Tetapi kalau kejayaan yang ditafsirkan oleh Barat, dia satu yang nisbi ataupun relatif. Bagi orang miskin, kaya itu satu kejayaan. Bila orang sihat, orang sakit itu sihat, itu satu kejayaan. Tapi bukan begitu dalam ajaran Islam. Kejayaan Islam dalam Islam adalah suatu yang mutlak apabila tercapainya visi dan misi hidup yang tepat dan jelas.